Jadi kita tak boleh salahkan agama, kita kena salahkan penganutnya. Okey, baik. So apabila berada dalam semua benda ni tuan-tuan, dia pun fikir, sekarang ni dia keliru. Sebelum masuk Islam dia keliru. Betul ke apa yang aku buat ni ya? Aku nak masuk Islam ke tak nak? Tuan-tuan, nak fikir benda tu sebenarnya bukan senang tau. Nak tukar agama ni tuan-tuan, dia bukan macam kita nak tukar baju. Tak suka warna hijau, kita boleh tukar warna merah. Tak suka warna merah, kita boleh tukar warna kuning. Dia bukan begitu. Sebab menukar agama itu melibatkan semua, melibatkan rakan-rakan, melibatkan keluarga, melibatkan mak bapak, melibatkan adik-beradik, melibatkan semua, melibatkan identiti, melibatkan pemikiran dan macam-macam lagi. Dan dia melibatkan semua perkara-perkara ini, dan akhirnya menyebabkan seseorang mu'allaf itu sebelum dia masuk Islam itu dia dalam keadaan sangat keliru. Boleh jadi berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun dia fikir, nak masuk ke tak nak? Macam mana aku nak buat dan sebagainya. Dan katalah dia jumpa dengan orang ataupun orang bagi penerangan dan sebagainya, akhirnya dia pun rasa okey, dia nak masuk Islam. Sekarang ni bila dia nak masuk Islam pun ada cabaran tuan-tuan. Nak masuk Islam pun ada cabaran. Cabaran yang pertama sekali, sekarang ni dia akan fikir, macam mana aku nak bagi tahu dekat family aku ni? Macam mana nak bagi tahu tuan-tuan? Tuan-tuan rasa senang ke nak bagi tahu dekat family? Ni, family yang membesarkan kita, darah daging kita ni tuan-tuan, susah senang kita mereka bersama dengan kita. Bagi kita makan, bagi kita minum, bagi kita kasih sayang. Mak bapak kita dah besarkan kita begitu, tiba-tiba macam mana kita nak pergi bagi tahu kita nak pilih agama lain? Susah ke senang tuan-tuan? Susah ke senang? Cuba tuan-tuan fikir. Cuba tuan-tuan fikir dan tuan-tuan letakkan diri tuan-tuan itu di dalam kasut seorang yang ingin memeluk agama Islam. Macam mana dia nak berdepan dengan adik-beradik dia, macam mana dia nak berdepan dengan mak bapak dia dan sebagainya. Susah tuan-tuan. Sebab kita tahu macam-macam orang akan cakap. Cakap itu, cakap ini. Nak bagi tahu dengan mak pun tak berani tuan-tuan. Nak bagi tahu dengan bapak macam mana nak bagi tahu? Kalau kono pula mak dengan bapak tu garang. Macam mana nak bagi tahu? Kena pula abang. Cuba bayangkan seorang wanita yang nak masuk Islam. Laki elok okey lagi lah. Laki kalau dia tak betul-betul apa orang panggil? Kalau tak cukup kuat dan sebagainya, yang jenis takut cicak tu semua kita tak mau dengar. Kan? Tetapi bayangkan, cuba bayangkan kalau wanita tuan-tuan. Macam mana dia nak berdepan dengan adik-beradik dia? Macam mana dia nak berdepan dengan mak bapak dia? Sukar tuan-tuan. Sekarang ni dia nak masuk Islam pun dia fikir, alamak macam mana aku nak bagi tahu ni? Sebab tu tuan-tuan, biasanya kami ada kes-kes yang bila datang kepada kami, mereka kata mereka nak memeluk agama Islam, kami yang tolong bantu mereka untuk pergi bawa mereka dekat mak bapak diorang dan tolong ceritakan. Sebab mereka nak hadapi perkara ini seorang-seorang sukar tuan-tuan. Saya faham di kalangan masyarakat kita very simple, diorang kata, pergi je lah bagi tahu, apa susah? Pergi je lah bagi tahu, apa susah? Tuan-tuan, dia bukan as simple as that. Kadang-kala tuan-tuan, ada di kalangan mereka, tuan-tuan, saya nak bagi tahu, ada kes dekat Malaysia ini, orang masuk Islam tuan-tuan, family cincang dia dah masuk dalam kontena, masuk surah khabar tuan-tuan. Bukan semua orang ni tuan-tuan, mereka ada keluarga okey, ada keluarga agak ganas sikit, dan ada bangsa cara penerimaan mereka lain, tidak sama tuan-tuan. Dan cuba bayangkan kalau kena pula keluarga ganas, nak buat macam mana? Sebab itulah tuan-tuan, perkara berkaitan dengan mu'alaf ni tuan-tuan, kita sama-sama kena bantu dia. Kita sama-sama kena ambil tanggungjawab untuk bantu. Dan bayangkan tuan-tuan, dia nak masuk Islam, dia seorang je, tak ada orang support. Siapa nak support dia dekat family dia tuan-tuan? Nak harap siapa support? Semua akan menentang tuan-tuan. Kebanyakannya begitu.
Jadi kita kena membantu mereka dan sebagainya. Yang kedua, dia pula kena fikir, sebab ada mualaf bila dia masuk Islam, bila dia nak masuk Islam, dia nak bagi tahu dengan mak bapak dia nak masuk Islam dan sebagainya, apa yang akan berlaku? Bapak terus bagi tahu, okey, kau nak masuk Islam, kau dah besar, kau boleh buat keputusan kau sendiri, lepas ni jangan minta daripada aku duit 1 sen pun. Dia pun fikir, alamak, aku nak masuk Islam ni, tapi kalau aku bagi tahu dekat bapak aku, habis ni aku belajar universiti, besok aku punya duit universiti dia potong pula, mana aku nak pergi cari duit? Ini life seorang mu'alaf, tuan-tuan. Kita yang tak tahu semua perkara ini, lepas tu kita tengok ada student masuk Islam, duit daripada rumah dah kena potong, bajet dah kena potong, apa benda semua dah tak bagi duit, dan bila dia datang minta dekat kita, minta bantuan zakat dan sebagainya, kita kata mu'alaf tak ada kerja lain lah, balik-balik minta bantuan je. Tapi kita tak pernah duduk dalam shoe dia dan kita tak tahu apa sebenarnya masalah yang dia hadapi. Tuan-tuan, bila dia bagi tahu dekat family dia kena halau daripada rumah, mana dia nak pergi, tuan-tuan? Dia nak minta dekat siapa? Rumah tak ada, siapa pun tak ada. Tapi dia nak dekat Islam. Dan apabila seorang mu'alaf, tuan-tuan, dia telah membuat keputusan untuk memeluk agama Islam, tuan-tuan, dia bersedia untuk semua perkara tersebut. Siapa yang sepatutnya berdiri di belakang mereka, tuan-tuan? Siapa? Keluarga dah lepas tangan terhadap mereka. Namun saya tidak nafikan, ada juga, tuan-tuan, mu'alaf masuk Islam, keluarganya sangat supportif. Saya pernah jumpa kes-kes begitu. Mak bapak dia, tuan-tuan, bukan Islam, mereka sendiri bawa dia, tuan-tuan, masuk Islam, tuan-tuan. Mak bapak bukan Islam, duduk nak lihat dia macam mana masuk Islam. Allahu Akbar. Ada juga family yang begitu. Apabila mereka berjaya dipujuk, bagi mereka faham dan sebagainya. Sebab itulah, tuan-tuan, kadang-kadang ada orang apabila dia memulai agama Islam, dia meminta supaya dirahsiakan pengetahuan daripada family-nya. Sebab ada kalanya dia rasa diri dia terancam, tuan-tuan. Dia takut ada family akan apa-apakan dia, akan pukul dia. Tuan-tuan, mak saya apabila dah besar, tuan-tuan, mak saya dah besar begitu, dah ada anak, tuan-tuan, mak saya masuk Islam pun kena pukul, tuan-tuan. Ini realiti yang berlaku. Siapa yang nak mempertahankan mereka, tuan-tuan? Mereka keseorangan. Tidak ada orang bersama dengan mereka, tuan-tuan. Tapi hari ini apabila kita tengok mu'alaf, dengan sangat mudah, tuan-tuan, kita bagi tahu mu'alaf ni semua masalah lah, itulah, inilah, bantuanlah, apalah itu. Saya tidak nafikan, memang ada yang begitu, tuan-tuan. Saya tidak nafikan, tetapi bukan semua, tuan-tuan. Majoritinya adalah di kalangan yang bagus-bagus. Kalau kita lihat mu'alaf-mu'alaf pada hari ini, tuan-tuan, telah ramai mu'alaf yang apabila dalam perniagaan telah jadi bagus dan sebagainya, hari ini mereka telah mula mengeluarkan zakat apabila mereka telah menjadi mukallaf. Ini yang kita lihat. Mereka memerlukan sokongan, tuan-tuan. Sebab apa mereka memerlukan sokongan, tuan-tuan? Mereka dibuang keluarga, tuan-tuan. Mereka dibuang adik-beradik. Dan kita adalah saudara baru kepada mereka, tuan-tuan. Kita telah mulakan satu persaudaraan dengan mereka. Tapi apakah benar kita hidup begitu, tuan-tuan? Kadang-kadang jiran kita ada mu'alaf merempat sekalipun kita buat tak tahu, tuan-tuan. Jiran di qaryah kita ada berapa banyak mu'alaf pun kita tak tahu. Bagaimana kita nak santuni mereka? Cuba bayangkan, tuan-tuan, satu orang yang memeluk agama Islam, dia tak kenal pun orang dekat masjid. Siapa yang nak introduce dia, tuan-tuan, dekat masjid? Dia tak pernah pergi masjid ni, tuan-tuan. Kalau pergi masjid pun akan ada problem, tuan-tuan. Ini pengalaman saya sendiri. First, bila saya pergi ke masjid, saya pergi ke surau. Sampai dekat surau tu, tuan-tuan, ada seorang pakcik ni datang dan dia tanya dengan saya. Saya ni jarang pakai kopiah, tuan-tuan. Sangat jarang. Saya biasa free hair. Dan bila sampai dekat surau tu, saya nak pergi semayang. Pakcik tu datang, dia tanya, kau buat apa kat sini? Saya kata, saya nak semayang lah. Lepas tu dia kata, you bukan India ke? Saya kata, saya India lah, tapi saya Islam. Dia pun jam. Ini yang berlaku.
Dan bayangkan juga mu'allaf itu yang kalau masuk Islam tangannya penuh tatu pula. Lagi susah tuan-tuan. Perlu ada orang yang bawa mu'allaf ini ke masjid, karya mereka dan sebagainya, introduce, perkenalkan dengan AJK karya, mereka perlu disantuni, bawa mereka. Namun siapa yang nak ambil kerja-kerja ini? Banyak sebenarnya kerja yang perlu kita lakukan untuk memartabatkan mu'allaf ini tuan-tuan. Allah